بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang kita ada ini kita akan bersama di dalam ruangan pengajian malam kita sebagaimana biasa. InsyaAllah pada kali perjumpaan kita hari ini, malam ini ni, kita nak sama pengajian kita tentang Aqidah At-Tahawiyah. Setelah daripada kita bertemu di dalam ruangan pengajian kita kali yang pertama, maka insya-Allah malam ini iaitu malam yang kedua lah, hari yang kedua, perjumpaan kali yang kedua tentang syarahan Aqidah At-Tahawiyah. Biiznillahi ta'ala kita nak tengoklah sedikit daripada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Imam At-Tahawi adalah imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, daripada tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah yang ada di atas aliran ahli hadis, yang dia duduk di atas aliran ahli hadis, ahli ittiba'. Itu adalah Imam At-Tahawi.
Kita telah ambil sejarah dia, mari baca, mari royak dah. Dan kita baca sedikit daripada muqaddimah yang dikatakan di dalam ini kitab. Tak melewatkan masa. Jadi Imam At-Tahawi kata di sini, dia kata gano, dia kata qala al-Imam At-Tahawi. Tengok dalam mata tu, mata pertama. Qala 'allamatu hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi bi Misr rahimahullah, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhab fuqaha al-millah Abi Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usulid din wa yadinuna bihi rabbal alamin. Itu kita telah dengar dan kita telah syarah pada perjumpaan kita yang telah lepas. InsyaAllah kita nak tengok seterusnya matan yang kedua. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarika lah. Di situ insya-Allah kita nak berikan keterangan biiznillah pada ini malam. Jadi tautiahnya, masalahnya, boleh tengok tak ada lagi tak? Nampak belakang? Tengok. Dia kata sesungguhnya masalah pegangnya kita ni adalah asas bagi agama. Kita nak jadikan kita sebagai orang yang beriman, pasti kita kena ada asas. Asas yang dituliskan oleh alim ulama kita setelah daripada berlakunya fitnah. Wa illa di sana asas kita iaitu Al-Quranul Karim dengan Al-Hadis. Tetapi apabila jadinya beberapa pecah-pecah tubik dalam agama kita ni, begitu dan begini, berlaku beberapa perkara, maka ulama kita tulislah kitab kepada kita supaya nak jagakan cara mikir tentang pahami iman kita tu nak kena. Dengan sebab iman ni lah kita nak masuknya syurga, nak bukanya pintu syurga dan nak akadnya darajat dan nak selamat kita daripada api neraka dengan sebab iman. Asas bagi agama kita yang mengandungi dua kalimah syahadah, iaitu rukun mula-mula di dalam al-Islam. Wajib kita kena mengambil berat dengan dia. Kena ambil tahu dengan dia. Tidak ada siapa pun nak boleh lepas daripadanya. Wajib kita kena dengar sokmo, tahu sokmo. Apakah hakikatul iman, hakikatul tauhid, hakikatul Islam, hakikatul ihsan. Wajib kita kena gi di atas basirah, di atas keterangan. Bukan gi dengan at-taklid. Ikut dia tu bukan. Di atas jalan ni yang benar. Yang tidak sama sekali kita itu nak ragu lagi. Apabila kita ngaji dengan cara yang bagus, yang baik, ya tak ragu lah. Ada ragu-ragu berasa syok-syok ni kerana apa? Kerana kita tak jelas. Apabila tak jelas, ya jadi nak terbalik. Nampak tak? Umar faham tak? Faham dah? Usama? Tak apa. Abu Muhammad duduk dia kata. InsyaAllah. Nah, insyaAllah. Maka akidah ni sebagai akidah yang diterimakan oleh kebanyakan ulama. Nah, kebanyakan al-ulama kita. Jadi mula-mula sekali itu pegangnya orang Islam kita tu tak lain tak bukan pada zaman sahabat ni, yang mari daripada Al-Quranul Karim dan apa yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada beza di antara mutawatir ataupun ahad. Mai duk beza zaman Mu'tazilah ni ya. Nah, masa kerajaan Abbasiyah, puak-puak Mu'tazilah boleh menguasai, siapakah dia kata tak boleh kita nak berakidah dengan akidah yang datang daripada hadis al-ahad. Sekalipun sahih, sekalipun ada dalam Bukhari dan Muslim. Itu tak? Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Setelah daripada tu, ulama kita pun tulislah nak jagakan akidah hak sebenar, hak molek daripada salafus salih dulu tu salah satu daripada tokoh ulama kita yang tulis inilah akidah tahawiyah nilah. Nampak? Akidah tahawiyah. Dan kita berjanji dah kata kita nak tengok pahami daripada kalangan ashabil hadis. Karena ramai hak syarah tahawiyah banyak. Tapi syarah pesing keluar tubik daripada maqasid, tujuan asli hak Imam At-Tahawi pun bukan sikit, banyak juga. Berhajat kepada kita itu kena teliti jadi molek, jadi jelas molek. Kena dengar daripada tokoh-tokoh alim ulama kita yang pakak-pakak duk jaga akan pegangnya akidah salaf kepada umat manusia. Tak panjangkan masalah itu sebagai pembukaan lah. Pembukaan. Coba kita tengok pada matan yang kedua tu. Matan yang kedua tu Imam At-Tahawi katakan naqul, kami nak kata. Naqul di sini siapa? Ai ma'asyira ahli sunnah. Tanda taruh situ. Naqul ai ma'asyira ahli sunnah. Kumpulan daripada kalangan ahli sunnah. Ahli sunnah ni pia? Mereka yang sepakat dengan aliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentang pegangan iman dan amal ibadah. Tu mereka ahli sunnah. Usul ahli sunnati wal jamaah, usul dia gapo Atik Usama? Usul dia. Usul aqidati ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama, alla tuqaddima aqlaka ala wahyillahi azza wa jal wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahului akal fikiran kita di atas wahyu Tuhan, sama ada Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit. Tu usul mula-mula. Tak? Tu usul mula-mula. Usul yang kedua, tak ada buat beza di antara mana? Di antara hadis yang mutawatir ataupun hadis ahad dalam masalah gapo? Dalam masalah akidah. Dia yang menegahkan ramai di kalangan tokoh ahli sunnah kita, Imam Syafi'i pun bukan setepat dak dia kecek dalam kitab Al-Risalah. Kitab Risalah ni kita orang ngaji kena ngaji, dan semua tokoh ulama is-sunnah tak kira luar negara dalam negara pakat syarah belaka kitab tu. Kitab tu asal makhtut, tulis saya tangan, tetapi dikeluar waktu baik mari oleh ulama kita. Hak mula sekali waktu baik mari kepada alam dunia ni iaitu Syekh Ahmad Syakir. Salah seorang daripada tokoh ulama Azhar hak dulu. Akidah dia akidah salaf. Sebab tu kita tak dengar manalah dia tu, tapi alim tak ada pilihan banding. Dialah orang waktu baik kita disalah kepada ining ummah. Duk raik lama, okey? Duk raik lama kita disalah ni sebab dia tu akidah itu kita disalah ni untuk nak bantukan jalannya sunnah bulat-bulat. Tak ada makna kata kiri kanan dak nak bantu bulat-bulat. Tu maknanya gitu. Naqul biya sadi, yakni ma'asyira ahli sunnah. Ada tak?
Naqul dengan apa? Bi alsinatina, dengan lidah. Kita ngaku dengan lidah. Sebab iman di sisi ahli sunnati wal jamaah ni ada berapa? Iman di sisi ahli sunnati wal jamaah ada berapa? Ada 3. Gapo atik? At-tasdiq bil janan. Al-iqraru bil lisan wat-tasdiqu bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bil isyan. Tu ta'rif iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Nakal ijma' oleh Imam Asy-Syafi'i. Nakal ijma' oleh Imam Syafi'i kata iman di sisi ahli sunnah ada 5 ta'rif. Kata dengan lidah. Sebab tu Nabi kata, orang mari tanya ke dia, kata, wasiatlah kepada aku. Ya Rasulullah, wasiat pada aku. Nabi kata, qul amantu billah. Qul, kena kata. Kata olehmu, belafaz dengan lidahmu, kata aku beriman dengan Allah. Heran tu. Khilaf bagi mereka yang kata iman ni sekadar tasdiq. Benar sahaja. Ataupun iman sekadar mengetahui, makrifah saja. Heran tak? Makrifah saja tu Jahmiyah. Sekadar kata mu kenal kata Allah Ta'ala tu Allah, bas, cukup. Mu sebagai orang beriman. Kalau gitu iblis masuk jadi orang beriman. Makhluk yang beriman. Sedangkan Tuhan kata wa kana minal kafirin. Heran tu. Kalau gitu istinbat ulama kita, waktu baik ulama kita kata naqulu bil lisan. Kena kata dengan lidah. Kena kata dengan lidah. Heran tu tak? Kata dengan apa? Dengan al-lisan, dengan lidah. Naqulu bil lisan, dengan lidah kita. Dan kena tasdik dengan hati serta wa amal dengan anggota. Dia tambah dengan sebab kita taat ke Tuhan, dia kurang dengan sebab kita buat maksiat. Itu iman di sisi kita. Ingat molek tu, hafal taruh molek Imam Syafi'i nakal ijma' dia ada kitab dia. Itu tak? Ni. Naqul, puak-puak kita, puak ahli sunnati wal jamaah, kata dengan lidah kita. Kemudian, tengok Imam Tahawi wari. Naqulu fi tauhidillah. Pada kita nak menyatukan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Naqul fi tauhidillah. Pada kita nak menyatu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimah tauhid. Tauhid ni mana kan? Tauhid masdar daripada wahada yuwahidu tauhidan. Apa makna tauhid? Ai ja'ala syai'a wahidan. Tauhid makna kan? Menjadikan satu perkara itu satu. Satu di situ mana tunggal. Asa. Bukan asa. Mengasakan makna kita menyatukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pada makna lughawi. Kita kata dengan lidah, pada masalah kita nak menyatu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatu di sini makna menyatu pada masalah kita nak mengabdikan diri kita kepadanya. Sebab Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata kan, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Semua rasul mari hak tu belaka. Walaqad, dan sesungguhnya ba'athna, kami mengutuskan. Bawa data. Bawa apa? Ba'athna fi kulli ummatin. Pada tiap-tiap ummah. Rasulan, akan rasul. Ada wari rasul mari. Rasul ni kerja dia bawa akidah yang benar, bawa tauhid yang benar kepada manusia. Mari royak ke apa? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatlah kamu kepada Allah, tidak ada Tuhan lain pada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mari hak tu ya. Tak ada mari nak royak hal lain. Mari nak menyatukan akan ibadat hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tu tauhid yang di Rasul bawa datang pada kita. Lagu mana?
Rasul ani'budullah, bahawa suruh kamu itu wahai manusia ibadat akan Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan segala taghut. Apa makna taghut Abdullah? Kullu ma'ubida min dunillah. Usama, lagu mana? At-taghut. Aywa, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Boleh juga. Umar, lagu mana? Tak apa. InsyaAllah kita akan bersama di dalam ruangan kita ni biiznillah ta'ala. Faham molek nah? Faham wujudi molek, faham wujudi jelas molek. Tauhid di sisi ahli sunnati wal jamaah makna kita menjadikan sesuatu itu satu. Tapi pada istilah makna kan? At-tauhid fil istilah makna kan? Istilah pada istilah. Ya ada lughawi, ada istilahi. Istilah makna kan? Istilah hak sunni, hak tak campur dengan hak tu dan hak ni, makna kan? Ifradullah ta'ala bil ibadah wa tarkul ibadati ma siwahu. Itu makna kita. Kita menyatukan akan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Apa makna ibadah Alhamdulillah? Ada apa nak mana? Umar, ibadah makna kan? Bersama? Ibadah royak bahasa Jawi tak apa. Ma umira indallah. Makna kata tiap-tiap perkara yang Tuhan suruh dan Tuhan redha suruh kita buat. Tu ibadat. Hak Tuhan suruh dan Tuhan redha suruh kita buat, itu ibadat. Semaya Tuhan suruh tak? Redha tak? Maka itu adalah ibadat. Kemocok ibadat ke apa? Kemocok ibadat ad-du'a. Kemocok al-ibadah ad-du'a. Doa ni adalah kemocok ibadah. Sebab tu tak boleh nak ibadat pasal doa tu lain pada Tuhan, tak boleh. Ad-du'a ghairullah ni tak boleh. Lain pada Tuhan ni tak boleh. Yang duk seru lain pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Seru pasal ibadat lah, seru pasal panggil tu. Hei Umar, hei Usama, hei Abu Muhammad, hei Abdullah. Tak apalah tu. Nampak dah tu? Tak ada masalah lah tu. Tetapi ada pesen kata ada harap mudarat, harap manfaat tu tak boleh. Tu tak? Tu. Kita menyatukan akan Allah Subhanahu wa taala dengan al-ibadah. Dan kita tinggal ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lain pada Tuhan kita tinggal habis. Tak sah. Jangan duk seru lain daripada Allah. Jangan duk tawakal lain daripada Allah. Jangan duk gi harap, takut lebih daripada kita takut dan sama dengan Allah. Tak boleh. Takut hak pasal tabiat boleh tak? Boleh. Harap pasal sama-sama gu ni boleh tak? Pasal sama-sama makhluk? Boleh. Aku harap demo cara ambil. Boleh tak lagu tu? Boleh. Tapi tawakal, harap pasal tawakal, la. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. So, di atas Tuhan hak tak mati itu. Faham tak? Tu makna kata naqulu fi tauhidillah. Cara kita nak mengasaskan akan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengasaskan Allah taala. Satu di sini, satu pada ibadat kita kepada Tuhan. Bukan satu makna buai sifat daripada Tuhan, buai nama daripada Tuhan, buai buat perbuatan daripada Tuhan. Itu bukan makna satu, itu panggil mu'attilah. Nak mengurangkan sifat Tuhan tu, bukan satu tu. Nampak tak tu? Supaya kita kata, aku nak beli pahaung kayu boleh sepahaung. Gi di kedai, di pasar, cari nak beli. Tengok pak, daun pun tak ada, kulit pun tak ada, batai pun tak ada, akar pun tak ada. Buai habis. Pas beli ke apa? Beli Adam. Beli benda tak ada. Nampak tak tu? Itu bukan makna satu. 1% tu tak kena. Tu nah. 1% tu tak kena. 1% nak kita nak
mendekati Tuhan kita, mengabdi diri kita kepada Tuhan, hak tu satu hak betul. Tu tak? Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidin. Tauhid di sisi kita ni ada 3 bahagian. Tauhid di sisi kita adalah ada 3 bahagian. Walaupun siapa nak kata lagu mana pun, biar kata lagi, tak ada masalah. Tapi apabila kita tengok, lihat dalam Quran dan dalam hadis yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini ummah, dengan cara al-istiqra', dengan cara periksa seluruh, tak lain tak bukan, tubik 3 bahagian. Nampak tu tak? Tubik 3 bahagian. Bahagian tauhid ni ada 3 bahagian. Bukan sekadar kita hak bagi tauhid. Hak mana-mana punya bagi. Nampak tak? Cuma jadi masalah. Ada pasal bagi tu tak ada masalah gapo lah. Tubik 3, istiqra' dengan istiqra' daripada kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid mula-mula makna tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah. Dan At-Tahawi sendiri, Imam At-Tahawi sendiri pun dia akan isyarat di dalam mata dia ni, kata dia tu pehel lagu ni juga. Tu tak? Mana kata kita nak menyatukan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pihak gapo? Yang ni pada pihak, pada perbuatan Tuhan. Makna yang menjadikan makhluk daripada tak ada kepada ada, pia kuasa nak jadi. Tak ada lain pada Allah Ta'ala, tak ada. Yang nak merazki daripada tak ada kepada ada, Allah Ta'ala hanya jua. Nak memati, menghidup, Allah Ta'ala hanya jua. Dan nak mentadbirkan Allah, tadbir perak. Mana kata nak menggawalkan Allah, ya. Allah Ta'ala hanya jua. Nak naik matahari, nak buat turun matahari, nak bawa siang, nak bawa malam, nak bawa angin, nak bawa hujan, ya. Kerja Tuhan. Bukan kerja orang tu orang ni. Lain daripada ning, tak kuasa nak bawa benda-benda lagu tu. Tu tak? Tu nak kita pergi, jadi kena. Mana kata balik Tuhan, kita menyatu balik perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan hanya jua hak boleh buat lagu tu, hak lain tak boleh. Yang kedua, apabila kita tahu dah kata Tuhan tuwi kepada kita daripada nikmat semua hak sebut tadi, kita tu wajib nak terima kasih kepada dia. Dekat Tuhan wi kita ada daripada tak ada, Tuhan wi kita hidup, Tuhan wi rezeki kepada kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan wi kan segala-gala benda hajat kita nak terima kasih kepada dia. Dengan logik akal, Usamah nak terima kasih kepada dia. Insya-Allah. Bapak lagu nak terima kasih kepada Allah. Makna kita ibadat kepada Tuhan hal keadaan tunggal. Buat apa? Karena Tuhan jadi kita dengan cara tunggal, dengan tak kosi dengan siapa, apa kita nak bagi ibadat kita lain pada Tuhan? Tu logik akal mudah-mudah. Masalah mudah, kita buat payah. Masalah payah, kita tak pesingkut air pula. Nampak tak tu? Itu dinamakan al-uluhiyah. Itu tak? Al-uluhiyah. Apa panggil tauhidul uluhiyah. At-tauhidul uluhiyah. Makna kata suruh kita itu ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalimah ibadat tu kita tahu dah. Makna tiap-tiap suruh Tuhan serta Tuhan itu redha. Kalau gitu kita nak abdikan diri kita kepada Allah ni, kita nak ibadat Allah ni, kita kena siap-siap apa hati balik kita. Yang pertama, kita ibadat kepada Tuhan kena ada kasih, mahabbah. Yang kedua, kita ibadat kepada Tuhan ada apa? Ada takut. Yad'unana raghaban wa rahaba. Takut. Yang ketiga kena ada harap. Kasih. Takut. Kemudian harap. Kalau harap saja jadi murji'ah. Kalau takut saja jadi khawarij. Kalau benci jadi iblis.
Hak Tuhan suruh, kita benci. Kita buat tapi kita benci. Jadi tak? Tak ada. Infak kepada jalan Allah, tapi benci. Tak pakai. Buat supaya dia mau paksa. Tak ada. Sebab kita, kalau dia mau buat tak penuh hati, kita rasa sedap tak? Sedap tak itu Omar? Sedap. Lagu mana Usama? Bahasa Sia, kauทำไม่ได้ไม่ใช่ด้วยความเต็มใจของเขา Dia buat bukan penuh hati hak dia, bukan dengan keikhlasan hati dia. Kalau buat dapur pun kita tak makan. Makan tak boleh. Sebab perasa mari tak boleh makan. Dia mau buat tak itu. Faham tak tu? Tetapi kalau lah orang tu buat dengan hati, sampai ke puyuk pun juga tak makan. Nak gitu? Nak dia kata habis benda tu makan ni. Allah Ta'ala ni la yakbalu illa tayyiban. Tuhan tak terima malaikat benda hak molek. Molek ke apa? Kasih lah. Bahawa apa kita nak benci ke Tuhan kita? Sebab faham kita salah faham. Salah faham. Sebab tu ibadah tadi kena ada apa? Kena ada mula-mula sekali mahabbah. Yang kedua khauf. Yang ketiga ar-raja. Payah tak? Masa tak ada payah. Tak ada payah. Itu adanya khaliq, adanya makhluk. Khija bagi khaliq, dia cara akan kita. Khija bagi makhluk, kita terima kasih kepada Tuhan kita. Kena tak dengan fitrah? Kam nyalahi Umar. Kena dengan fitrah, kam nyalahi? Kena. Pahala dia mau kata salah? Bukan salah balik ajaran, salah faham. Nampak tak tu? Kemudian dalam Quran apabila baca ni jumpa tak nama Tuhan, sifat Tuhan? Oh banyak. Buka dalam Quran, hak akar merah-merah tu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim banyak. Maka ulama kata di sana kita nak beriman dengan Tuhan ada satu bahagian lagi, iaitu sakut paut dengan nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Alas. Cukup 3. Dalam surah Maryam ni Tuhan buat we tengok. Dia mau kata mano ayat hak tunjuk daripada Quran sendiri hak kata bagi tubik lagu ni. Cara nak bagi ni panggil bagi istilahi untuk nak mudah faham ya. Wa illa Quran tu menunjuk dah lah. Nampak tu tak? Tak lari dah daripadanya. Tak lari dah daripadanya. Cuba kita tengok dalam surah Maryam ayat 65. Hak Tuhan sendiri royak kata, hak dok royak oleh ulama tu, ulama faham daripada Tuhan dok royak sendiri. Tak ada lari daripada tu. Molek sini perhati baik. Tuhan kata, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan itu Rabb. Apa makna Rabb? Rabb mana apa? Muhammad. Rabb mana apa Umar? Rabb mana kata yang mengatur. Rabb mana yang mengatur, yang mengada, yang menjadi, yang menguruskan. Tu mana Rabb. Bukalah kamu mana-mana, ya makna gitu. Lughawi menunjuk di atas kata Rabb ni. Makna kata yang mengatur, yang membuat, yang merazki, yang mengada dia. Hak pesening ni orang kafir Quraisy dulu tak ada tolak. Biar ayat Allah ayat. Mana? Cuba kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-80 687. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepadanya suruh tanya puak-puak tu. Puak-puak mad'u dia tak dia dok dakwah tu. Tanya kan? Qul mar rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Kata olehmu ya Rasulullah, biarkah Tuhan bagi langit yang 7 ni dan Tuhan bagi arasy? Biar.
Arash hak besar tu. Suruh Nabi tanya puak hak depan dia tu. Walid ibn al-Mughirah pun kena tanya. Abu Jahal, Abu Lahab pun kena tanya. Utbah dan Ubay ibn Khalaf kena tanya belakang hak pembesar-pembesar tu. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim tu. Wa rabbul arshil azim tu. Pio, siapa? Mereka jawab katakan no. Sayaquluna lillah. Mereka itu selagi kena jawab kata bagi Allah belaka. Qul afala tattaqun. Lalu Nabi apabila jawab lagu tu, apa kamu dak ibadat lain pada Allah? Jadi orang tu mereka hak mad'u, hak dok Nabi dok dakwah, dok jumpa dengan dia hak kalangan tak beriman tadi itu mengaku kata Rabb itu dengan kalimah Rabb ni mereka itu mengaku. Tapi apabila Nabi kata kepada mereka wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, seru kepada mereka, kata la ilaha illallah, yastakbirun, mereka tak terima walaupun dengan perkataan. Di sinilah ulama sunnah kita dia tegah kata kalimah rabbun dengan ilahun beza makna. Kalau tak beza, apa mereka itu tak mengaku? Dengan cara sekali lalu. Wa illa di sana ada pendetailan dengan cara bahasan yang panjang. Nampak tu tak? Ni nak ayat kata tepat yang kita kena faham jadi jelas. Kalau tidak jadi semabur. Jadi kita tak jelas balik kita tak faham, jadi masalah. Masalah dengan diri mula-mula. Bagaimana kita nak kemukakan ilmu pengetahuan itu kepada al-ummah. Ya tak lagi. Lalu kita kembali klik sikit pada surah Al-Maryam ayat 65 tu Tuhan kata Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan bagi langit dan Tuhan bagi bumi dan Tuhan bagi dua perkara yang ada di antara langit dan bumi. Apabila mengaku dah gitu, Tuhan suruh apa pula? Fa'budhu. Suruh kita itu ibadat akan dia. Dia tahu dah kata Tuhan bagi langit, Tuhan bagi bumi, dan Tuhan di antara ni makhluk di antara langit bumi ni Tuhan iaitu Allah. Ibadatlah kepada aku. Hak tadi tu Rabb rububiyah, fa'budhu uluhiyah. Balik belakang, hal ta'lamu lahu samiyya. Ada lagi ke Tuhan hak setanding dengan aku, senama dengan aku nama Allah? Di sini tu bi asma' wa sifat. Kalau ada ayat Quran lagu ni, tak ada salah gapo nak istiqra' tu baik mari. Nampak dah tu? Itu dijalankan oleh seluruh alim ulama kita. Nampak tu tak? Ada pun demo nak tengok hak pesil lain tu nak buat kan? Nampak tu tak? Tu kita tak boleh masuk lagi situ. Tak apalah, kita hak ni nak mengaji. Tepat jawab kesamaran, hak tu bab lain. Hak tu bab lain. Ni kita nak tengok di cara hak kita nak faham. Cara kita nak mengaji. Berapa tu? Ayat yang ke berapa daripada surah Maryam? Ayat berapa? 65. Kita tengok. Nampak tu? Nampak Muhammad? Kemudian, pergi lagi. Seterusnya, naqulu fi tauhidillah, kita kata dengan lidah pada masalah kita nak menyatu akan Allah Subhanahu wa taala. Menyatu di sini makna mana? Mana kita nak mengasarkan ibadat kita kepada Allah. Bukan menyatu ginafi sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, nama Tuhan, masyiah Tuhan, itu bukan. Herat tu. Ni hak sungguh. Hak madmunil Quranil Karim, hak faham Quran, hak faham hadis daripada aimatis salaf, ya fahamlah tu. Orang lain nak faham lebih pada ni, dia bukan aliran hak salah, dia nak faham aliran lain, hak tu tak ada apa, masalah lain. Nampak tu tak? Setelah pada tu mu'taqidina. Apa makna mu'taqidin? Pegang mereka itu. Keadaan mereka itu pegang kejap. I'taqada makna kan?
Mana sipo? Kalimah sipo faham tak? Faham tak? Kita ikat satu perkara ke tali ke? Kita mari ikat satu perkara tu mana sipo? Kalau gitu i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, mana kata kita sipokan hati dengan alasan. Sipo hati dengan alasan. Faham tak? Faham Usama? Makna kata kita sipokan hati dengan pegang ni. Mu'taqidin. Katanya ulama di sini ai biqulubina, dengan hati kita. Naqul bi alsinatina mu'taqidina biqulubina. Tengok. Orang apabila dia tengok ulama sama ulama tu, dia tengok tu baiklah kata gapokah yang nak isyaratkan oleh ulama di sini. Oleh alim ulama kita di sini. Pegang dengan hati, kata dengan lidah. Di sini Imam At-Tahawi hipung di antara al-iqraru bil lisan wal i'tiqadu bil janan. Hipung di antara ngaku dengan lidah dan pegang dengan hati. Tak boleh lain badan ni dah. Dalam masalah pegangnya ni, kita kena ngaku dengan lidah dan kita kena pegang dengan hati. Buah yang ada mana? Amal. Sebab tu ulama dia kata amal itu masuk di dalam ta'rif al-iman. Dia tak luar tu baik daripada iman. Ya duduk dalam tu. Nampak tu tak? Ya duduk dalam tu. Baik. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Gapo makna bi taufiqillah? Taufik ni makna gana? Umar. Makna gana taufik? Taufik mana Muhammad? Hidayah. Hidayah mana petunjuk? Usama? Mana? Taufik mana kekuatan? Kekuatan tak? Bahasa siatan lah. Palang. Kekuatan. Makna lagu mana? Apakah Imam At-Tahawi bawa data di sini kata naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah ni apa katalah ni? Sebab kita ni kalau tak taufik Tuhan, boleh tak kita jadi orang beriman? Tak boleh. Kalau Tuhan tak taufik kita, boleh tak nak kenalkan Islam? Tak boleh. Boleh tak nak istiqamah di atas agama? Tak boleh. Pasti kena ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bi taufiqillah, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak tu? Maka kata ulama di sini, yang ayat kita kata sesungguhnya iman kita, perkataan dan pegangnya tadi itu dia hasil bagi kita dengan sebab kekuatan Allah Ta'ala beri kepada kita. Berikan kepada kita. Kalau Tuhan tak beri, saja. No, orang daripada mustasyrik. Kenapa tak mustasyrik? Nah Muhammad. Mustasyrik ni puak ngaji Islam tapi bukan Islam. Puak ngaji Islam tapi bukan Islam. Banyak di negeri Eropah. Orang putih. Apa panggil mustasyrikun. Dengan qaf. Bukan dengan kaf. Dengan qaf. Mustasyrikun. Ngaji Islam tapi bukan Islam. Banyak daripada orang Eropah, orang putih. Reti bahasa Arab, reti. Saya pernah jumpa masa duduk luar negara. Mai duk kaji kitab-kitab Islam. Mai duk beli kok tempat beri pun ni kitab panggil Ma'rad Al-Kitab Ad-Dawli tadi tu. Mari beli. Mereka ini duit banyak. Kerana nak mensyokkan Islam. Dia kaji Islam untuk nak syokkan Islam. Mereka ini ngaji. Reti agama, reti tapi tak beriman sebab tak ada taufik.
Sebab apa? Sebab tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu hidayah pertunjuk dengan taufik ni ya duk sekali, ya gi sekali. Terkadang nampak tapi nak buat tak boleh sebab tak ada kekuatan pada Tuhan. Dengan sebab itu ulama kita kata hidayah ya ada dua. Dengan cara kasar-kasar, hidayatu al-irsyadu wa hidayatu at-taufiqu. Hidayah biasanya boleh tunjuk aja. Hak ning-ning Allah Ta'ala pun milik, Nabi-Nabi pun milik, Rasul-Rasul pun milik, orang alim pandai pun milik, manusia biasa pun milik. Hak ni apa panggil? Tunjuk ke biasanya tunjuk aja. Tetapi tunjuk ke biasanya nak gerakkan hati, nak boleh buat, hak ni pia pun tak boleh milik. Walaupun Nabi, walaupun Rasul, walaupun malaikat, walaupun siapa pun tak ada. Hak ni hak Nabi, hak Tuhan kata kepada Nabi kita, kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Mung tak boleh nak hidayah at-taufik kepada siapa yang mung itu kasih. Sesungguhnya aku hanya jua yang boleh nak berikan hidayah taufik kepada siapa-siapa hamba-hamba aku. Tapi Nabi milik dah hidayah. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim pada ayat lain. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Mung ya Rasulullah boleh tunjuk siapa yang mung itu hendak kepada jalan siratal mustaqim. Tapi ayat yang dari surah Al-Qasas Tuhan Nabi, Tuhan tolak daripada Nabi hidayah. Maka ulama dia buat beza antara hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Sebab tu nak kepada taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya gapo? Supaya kita nak beriman dengan Tuhan. Sesungguhnya nak hasilnya bagi kita tadi itu, iman kita itu dengan sebab taufik Allah taala dan hidayah Allah taala. Kami nak kata-kata, kami nak kata dan kami nak pegang perkara yang kami nak pegang dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengandungi kita nak beriman dengan syarak ataupun dengan qada-qadar. Semua masail iman kena taufik Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Lain pada ni tak boleh. Saja kalau Tuhan tak taufik, free. Tak ada boleh gapo. Faham tu lah. Tu cara yang kita kena ambil faham daripada apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di sini. Kemudian nak ayat pula. Innallaha, sesungguhnya Allah. Allah ni nama yang menunjuk di atas zat yang muqaddasah. Nama yang menunjuk di atas tuai. Tu Allah. Zat yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha bersih daripada segala kekurangan. Itu Allah. Nampak tak tu? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tadi itu wahidun. Tunggal. Wahidun di sini mana? Mana tunggal. Tunggal pada apa ni? Tunggal pada gapa? Pada masalah kita nak mengabdikan diri kepadanya. Hak tu, hak maksud, hak Tahawi nak sini. Sebab tu ia iringikan dengan la syarikalah, tidak ada menyungutu bagi Tuhan kita, tak ada. Heran tu. Al-isyrak, makna ataupun syirik ni makna kan? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa huwa khalaqaka lah. Kita jadikan benda hak serupa dengan Tuhan kita dalam masalah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia jadikan kita. Dia jadi kita tak ada kongsi dengan siapa. Tiba-tiba kita terima kasih kepada dia, kita berkongsi. Ini salah. Tuhan takwi lagu tu. Tak ada arah. Tuhan takwi kau jangan duk kacau. Kacau kena masuk dengan kau. Nampak tu tak? Sebab Tuhan syirik, Tuhan tak apa.
Syirik ni berlaku mana? Berlaku di perwak tehmo. Balik Tuhan tak ada menyengutu. Tapi balik kita ni. Awi kita faham di situ. Itu makna kata innallaha wahidun la syarikalah. Wahid ni nama, salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan royak dalam Quran, wa huwal wahidu al-qahhar. Dia itu satu. Tunggal. Tunggal tak kira. Pada gapo? Pada zat dia apa tunggal, pada nama dia apa tunggal, pada perwaktian dia apa tunggal, pada abdi diri kita, pada ibadat kita kepada dia apa tunggal. Jangan faham tunggal di sini makna kata makna kata Tuhan tak ada sifat, tak boleh. Tuhan tidak ada perbuatan, tak boleh. Tuhan tidak ada khandak ki, tak boleh. Itu bukan makna satu hak Tuhan khandak. Hak Tuhan khandak satu-satu tu sempurna dengan nama, sempurna dengan sifat, sempurna dengan perbuatan, sempurna dengan khandak ki, sempurna dengan abdikan hamba kepadanya. Tu maknanya itu. Heran tu. Sebab itulah kita kena mengakulah ni. Dengan itu kalimah syahadah hak kita dah kata in la ilaha illallah tu makna kan? Mana kata kita nak menyatukan Allah Taala dalam masalah al-ibadah. Ilah di situ di apa nama atas wazan apa nama panggil ilahun. Nampak dah tu? Mari dengan ismun ilahun. Nak royak kata apa? Ilah di situ bermakna ma'luhun. Ma'luh. Makna kata tak ada perkara yang kita nak abdikan, nak menghambakan diri kita kepadanya dengan cara sebenar, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tafsir ilah di situ bermakna sana'a ke, sani' ke, ataupun khaliq ke, ataupun lain daripada itu. Sebab tidak ada makna daripada lughawi yang pasalkan makna tu. Dalam lughah pun tak ada yang kata dalam syariat. Makna kata la ilaha illa khaliqa. Tak. Ataupun la sani'ah. Makna kata tuai yang menjadi. Tak, bukan lagu tu. Ilah bermakna ma'luh. Ma'luh bermakna ma'bud. Perkara yang kita nak mengabdikan. Hak tu sah dengan lughah, sah dengan istilah. Lain pada tu tak ada. Ada tak? Itu makna ilahun. Kemudian Tuhan royak kata dia satu. Ya, wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu, hai manusia, iaitu Tuhan yang tunggal. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita abdikan diri kepadanya malaikat dia. Dia tu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang menamakan diri dia Ar-Rahman dan Tuhan menamakan diri dia Ar-Rahim. Terayat lagi, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Tuhan yang tunggal. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qadiyah hak sah sekali dalam Quran iaitu lafzu ilahun. Sebab Rabbun tak ada pihak ingkar. Malaikat mulhid yang ada zaman kita. Mulhid hak ada zaman kita yang ingkar Tuhan. Tapi musyrikun yang ada zaman Nabi yang tak ingkar kata Tuhan tu ada. Tak ingkar. Tengoklah dalam ayyamil Arab, ayyamil jahiliyah, dalam kitab hak ulama wayak sejarah tu, mereka ni tak ingkar kata Tuhan tu ada. Tapi menyengutu. Apa dinamakan dia musyrik? Kerana dia menyengutu Tuhan benar dengan Tuhan tak benar. Tu yang masalah. Nabi mari nak bersihkan hak tu. Ada tak? Tu makna kata innallaha wahidun, tunggal. La syarikalah. Tidak ada menyungutu baginya, iaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada menyungutu. Menyungutu di sini inti sekali iaitu masalah al-ibadah.
Ibadat kita jangan menyengutu. Hak Tuhan suruh kita semua jangan duk buat lain pada Tuhan, tak boleh. Malaikat apa hak Tuhan izin ada wasail, seumpama masalah al-wasilah, at-tawassul. Boleh kita tawassul dengan Allah Ta'ala, tetapi tawassul dengan hak syarak mari. Nak tahu mana nak kata hak syarak? Pasti kena ada ayat Quran. Yang kedua, pasti kena ada hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tak sabit boleh tak? Tak boleh. Supaya hadis tak sabit, dia kata boleh nak tawassul dengan masalah pangkat Nabi. Mana dalil? Tawassalu bi jahi fa inna jahi azimun indallah. Hadis kan ni? Dia kata hadis. Biar riwayat akan ini hadis. Al-Bukhari? Muslim? Abu Daud? Tirmizi, Nasai, Ibn Majah? Tak. Sanad pun tak ada itu perkataan. Bagaimana nak gantung benda-benda lagu tu? Faham tu? Kita boleh nak tawassul dengan Allah, tapi syarat tawassul daripada apa hak Tuhan suruh. Supaya kita tawassul dengan iman kita. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna. Faktubna tu tawassul dah tu. Faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna, ya Allah ya Tuhan aku beriman denganmu. Kita tawassul dengan iman kita kepada Allah. Wattaba'na ar-rasul, dan kita tawassul dengan kita ittiba' akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faktubna, tulislah aku masuk di dalam golongan mereka yang menyaksi kata Tuhan itu satu. Tawassul dah tu. Heran tu. Bukan makna kata orang sunnah ni tak sesuai tawassul mutlak, tak, bukan. Salah lagu tu. Kita boleh tawassul, tapi tawassul kita tawassul syar'i. Bukan tawassul hak bukan syar'i. Ada dalil pada Quran, ada dalil pada hadis. Okey, tak ada masalah. Nampak tu tak? Boleh, tak ada masalah. Kita kena faham dah sini nah. Jangan kita salah faham sini. La syarikalah, tidak ada menyengutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan tak ada menyengutu gapo. Tuhan ada anak tak? Ada tak Tuhan ada anak tak? Tak ada. Tuhan tak ada anak. Tuhan ni ada isteri tak? Tak. Itu mana kata sepak pada Tuhan belaka. Maka perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala iaitu tiap-tiap perkara Tuhan buat tu pada diri dia, itu mustahil. Kalau kata tidur ni mustahil tak bagi Tuhan? Mustahil. Buat apa? Kerana Tuhan nafi pada diri dia. Mengatuk mustahil tak? Mustahil. Sebab Tuhan buat pada diri dia. Nafi. Anak, isteri, lain daripada ni jangan dibubuh lah. Hak Tuhan tak ada talak daripada diri dia, jangan diroyak kata benda tu mustahil. Jangan. Jangan pandai-pandai. Tak boleh. Faham tu tak? Ni kita faham jadi jelas di sini. La syarikalah, tidak ada menyengutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hu tu klik pada Tuhan lah, klik pada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Faham lagi? Ni kita pergi dengan cara sekali lalu ialah pergi dengan cara sekali lalu. Insya-Allah taala kita pergi balik mata dulu. Lepas tu nanti kita tengok syarah hak mana hak sesuai itu, tak apalah. Nampak tu tak? Kita pergi tengok balik mata dulu dengan cara satu persatu kita tengoklah. Kita tengok. Seterus daripada perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dia nak kata lagu mana pula di sini? Cuba baca Umar. Wala syai'a misluhu. Dan tidak ada satu perkara pun yang serupa dengan Tuhan kita. Tidak ada satu perkara pun dengan Tuhan kita. Kata molek sini dengan baik. Dengan baik. Dia kata, cuba kita perhati jumlah yang berikut ni. Cuba kita tengok. Kata wala syai'a mithluh tu, jumlah ni nak menunjuk di atas kita nak tolak daripada Tuhan sifat al-mumatsalah. Hak Tuhan kata laisa ka mithli tu.
Mithlihi itulah. Nak nafi daripada Tuhan itu mithl. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Tuhan tidak ada umpama baginya daripada kejadian Tuhan. Tak ada. Tak ada umpama di sini. Faham jelas nah, faham molek sini. Makna kata Tuhan tak ada umpama pada hakikat muka, bukan pada nama. Allah Ta'ala itu sami' basar tak tu? Sami' basar. Manusia? Sami' basar juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alun lima yurid. Manusia? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Buat juga. Sama pada panggil tak pasti sama pada hakikat dan muka. Tak serupa. Hak tak serupa di sini hakikatu amr. Hakikat bagi muka tu tak sama sungguh. Wala syai'a mithluh. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama Tuhan kita. Nampak tak? Sama. Tak ada perkara yang serupa dengan Tuhan kita. Di sini jangan kita silap faham. Jangan silap faham lebih daripada hak Tuhan khanak. Lebih daripada apa? Lebih daripada Tuhan khanak. Lagu mana? Makna kata, ya, Tuhan tak serupa dengan satu perkara. Kalau gitu jangan kata Tuhan itu dengar. Jangan kata Tuhan itu lihat. Jangan kata Tuhan itu bersifat dengan kalam. Jangan royak kata Tuhan itu nuzul. Jangan royak kata Tuhan itu istiwa. Tak boleh. Sebab benda tu ada di makhluk. Adakah khandak ki alim ulama kita gitu? Tidak. Bukanlah tu. Faham tak Usama? Faham tak? Alhamdulillah. Wijelah molek sini nah. Sebab tu saya duk royak kata, ulama kita royak kata, dan apa yang kita ambil daripada alim ulama kita tadi itu pada hakikat muga tu. Sebab tu tubik kaedah kata man nafa qadral mushtarak faqad attal. Siapa gi nafi qadar yang sama pada panggil dia, orang ni menguraikan sifat Tuhan. Tak boleh. Panggil dia tak apa. Pia kata lagu ni. Ni dalam kitab Melayu pun tak apa. Sebab kitab dulu Sami nak Syekh Daud tu kejap lah ni juga lebih kurang ni ya. Tak ada masalah. Nampak tu tak? Orang salah ni dia kira kata panggil dia tak ada apa. Tapi ingat. Lafaz kita nak guna dengan Tuhan pasti kena lafaz nabawiyah ataupun lafaz Quraniyah. Ataupun lafaz yang alim ulama salah kita guna hak sabit pada mereka. Hak tak guna tak sah. Sebab ada kaedah kata bukan semua hak disebut tu yang nak sabit. Orang ada royak boleh jadi sungguh boleh tidak. Tapi hak nak hak sabit. Hak sabit di mana-mana? Hak ada sungguh. Ulama salah ia elokkan kita guna lafaz ada dalam Quran, hak dalam hadis sahih. Sebab masalah pegangnya ni kena ada hak tu. Kecek hak Tuhan kecek, hak Nabi kecek. Pas cukup. Boleh dah nak terjemah? Boleh. Tak ada apa. Terjemah boleh. Sebab Tuhan bangkitkan tiap-tiap orang daripada kalangan rasul illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tuhan bawa datang mari rasul dengan bahasa kaum dia supaya kaum dia tu boleh menyatakan hukum hakim terutama masalah beriman kepada kaum dia dengan bahasa dia. Kemudian orang ambil saka daripada para rasul-rasul nabi-nabi itu biar. Warasatul anbiya. Maka warasatul anbiya ni dia berbagai-bagai bangsa dan bahasa. Sebab agama Islam bukan agama untuk orang Arab sekarang. Masuk kita orang Asia, masuk kita orang tu orang ni masuk belaka, tak kira lah siapa-siapa pun. Bagaimanakah kita nak beriman dengan Tuhan kalau kita tak faham? Ya tak boleh nak jadi. Sebab tu ulama kita terjemah. Sekadar terjemah tak ada masalah. Ni tak boleh siapa nak terjemah ni. Bukan dia lagu tu. Nampak tu tak? Mana boleh? Boleh kita terjemah.
Faham tu tak? Tu dia. Boleh kita terjemah. Tak ada masalah. Faham jadi jelas, faham jadi molek. Orang tak erti, dia tak erti situ lah dah. Dia tak erti, dia tak serti. Payah. Ha? Biasa yang katakan, tak erti tak boleh nak hajar. Payah. Dia tak saya buka, tak saya nak mengaji we tahu. Ni tak sah ada buat kira mana dengan dia. Dia tak erti nak kan. Sia kat dia. Nah, sia kat dia. Baik. Kita pergi dengan alasan, bukan pergi dengan ikut dia gitu. Ambil daripada mana wala syai'a mithluh ni? Ambil daripada ayat Tuhan itulah laisa kamislihi syai'. Tidak ada seumpama Tuhan tu sesuatu tu, ambil situ. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Tuhan tu seumpama gapo-gapo pun tak ada. Tetapi ingat sekarang ayat laisa kamislihi syai' dengan walam yakul lahu kufuwan ahad bukan ayat mai nak nafikan sifat. Okey. Mari nak nafi perbuatan Allah Subhanahu wa taala bukan. Ayat mari nak bersihkan perbuatan Tuhan serupa dengan segala makhluk. Ayat mari nak membersihkan sifat Tuhan menyerupai makhluk. Tapi tetap perbuatan tu ada di Tuhan, tetap sifat itu ada di Tuhan. Faham tak tu? Bukan ayat tu nak mari menolak, tak. Ayat mari nak membersihkan. Faham tak tu? Jahmiyah yang ambil ayat ni nak tolak sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Al-Mu'tazilah ambil ayat ni juga nak tolak. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi jelas. Jangan semaburlah. Benda tak ada jadi payah gapo kali. Nampak tu tak? Kita ngaji daripada kita salah, daripada orang hak pegangnya salah. Hak itulah kena sekali. Jangan kita ngaji kita salah daripada orang pegangnya bukan salah. Boleh dah tu. Nampak tu tak? Lepas tu orang hak telinga tak dengar mana tu dia kena dobuh alat salah dia pergi faham kata salah tu berat. Nah, hak tu apa yang kata dia tukar. Orang duk ayat tertupar makan buluh, dia faham kata tupar makan boleh. Hak tu dia salah dia telinga tua ke, tua berdaah ni dia tak dengar juga. Duk salah tu orang kubur dengan hatu. Dak kita tak ada nak kok mana. Dak nak royak kata telinga tu kena dengar wi molek kata. Nah, telinga tu je duk katuk dengan kain subel lah buka cerak kata. Gini. Apa? Nampak tu tak? Tu kita faham tu. Itu makna kata wala syai'a mithluhu. Tidak ada perkara yang serupa dengan Tuhan langsung. Faham lagi sini ni. Berpatahkan sikit je. Lepas tu faham nak betul dengan hak dia kata. Sudah. Lama dah ya tak leh lah royak kata Tuhan datang. Tuhan royak dah kata laisa kamitslihi syai'. Tu silap faham tu. Yalah. Tuhan royak tu benar kata perbuatan dia tapi hakikat muka tu tak serupa. Situ. Nampak tu tak? Tu nak kita faham di situ nah. Faham di situ. Jangan duk gi kok lain lah. Jangan duk gi kok lain. We jelas, we faham we jadi molek tu. Hak lain pun kita reti belakang dah, tak ada jadi payah mana sini. Kita nak gi melalui mata ni dulu, insya-Allah lah kita kedok tengok gi ya. Lepas tu lepas pada tu baca Muhammad. Nah. Dan tidak ada sesuatu pun yang nak melemuh akan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Tak ada perkara mana-mana pun yang nak melemuh akan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak? Tak ada perkara yang nak lemuh Tuhan, tak ada. Nak melemuhkan Allah Ta'ala ni tak ada satu perkara pun tak boleh nak melemuh. Ikut gapo-gapo. Tak kira benda tu nak ada di langit ataupun ada di bumi. Apabila kata Tuhan ni tak lemuh, tak ada sesuatu perkara pun nak boleh melemuhkan Allah Ta'ala, maka hak ning bukan semata-mata nak nafi ni. Nak isbat didduhu.
Nak isbatkan perkara yang jadi gulawai daripada Tuhan tak lemah. Mana kita nak isbatkan kesempurnaan kekuasaan Tuhan. Tuhan tu sempurna kekuasaan dia. Sebab itulah tak ada pia boleh melemahkan dia. Kalau ia tak kuasa, tak sempurna kekuasaan dia, maka orang boleh melemahkan dia. Ni dia sempurna kekuasaan dia, tak ada pia boleh nak melemahkan dia. Nampak tak tu? Ni tepat yang kita nak royak kata Tuhan kita ni, dia tak lemah. Lemah ni mana kan? Kalah. Dia nak buat gini, dia tak boleh buat. Kalah. Dia buat gini, orang boleh pun engkar hak dia. Kalah. Boleh punggah hak dia. Kalah. Tak, Tuhan bukan lagu tu. Nampak tu tak? Sebab itulah sifat kesempurnaan Tuhan ni, dia sedia kalah dah. Sifat kesempurnaan Tuhan tu, dia sedia kalah dah. Itu kita kira balik zatiyah. Kalau balik fi'liyah, Tuhan nak buat gapo atas hak dia kuasa yang nak buat. Atas apa khanaki yang dia nak buat. Itu lebih kena cara bercakap. Dia nak buat gapo ikut dia. Kita jangan bergaduh hal yang nak buat. Nak berimej ya. Kata kita ni lah mana. Tuhan suruh kita berimej dengan apa yang dia royak pada kita. Tuhan royak kata wala syai'a yu'jizuhu. Di sini nak menafikan kelemahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila ada lemah, ini membawa kepada kekurangan pada kesempurnaan kekuasaan Tuhan. Jadi kurang. Allah Taala nyatakan jelas di sini ni dalam Quran Tuhan royak kata dia tu tak ada pia boleh melemahkan. Tengok Tuhan kata dalam surah Fatir ayat 44, tanda ayat taruh sikit situ, dhabit sikit tak apa dah. Pada mata hak Imam Tahawi kata tu, dhabit taruh sikit situ. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Awalam, tidakkah kamu wahai manusia berjalan fil ardi ay 'alal ard. Ala fi di sini mana ala. Fi mana atah di sini. Bukan fi mana dalam, mana zaraf. Dalam Mughnil Labib dia royak beberapa makna bagi fi. Tapi bila kita nak menentukan huruf ni makna ni, huruf ni makna ni, bila? Aiyah. Siyaqul jumal. Siyaqul kalam. Hak tu lah boleh nak menentukan kata sini makna ni, sini makna ni. Jangan duk pedaya kata ni makna banyak, mu tahu ke tak? Ya tahu, aku pun mengaji, bukan tak tahu. Tetapi bila nak menentu siyaqul kalam, cakap pe gini makna ni, cakap pe gini makna ni. Mana dengung cakap pe tu lah yang menghukumkan makna huruf tadi. Nampak tu tak? Di sini awalam yasiru fil ard, jalan atas muka bumi ini, fayanzuru. So kita lihat litafakkur, untuk kita mikir kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Bagaimanakah akibat hujung jatuh mereka yang sebelum daripada kedatangan umat kita ni. Wa kanu ashadda minhum quwwah. Dan didapati umat dulu itu sedahsyat-dahsyat daripada puak hak datang mari ni pada kekuatan. Lalu Tuhan tak ada nak situ, Tuhan nak ayat kata mana? Puak dia kuat, puak kaum Ad, puak Samud, puak kaum Qibti, puak duk sekali dengan Firaun cuba pergi di Ahram tu. Batu besar-besar perut, gajahnya akak lah mana. Guna orang tu sampai nak ayat tergagah lah orang boleh akak benda-benda lagu tu. Nampak tak tu? Tetapi Tuhan boleh binasakan puak dia. Allah Ta'ala boleh membinasakan puak dia sebab tu Tuhan kata wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan tidaklah didapati Allah Ta'ala itu boleh nak melemahkan dia daripada sesuatu mana-mana pun yang ada di langit ataupun di bumi.
Daripada ayat wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, Imam At-Tahawi iktibas ambil daripada ayat Quran, tulis mata kata wala syai'a yu'jizuhu. Khija orang Kamadiyah tadi, yakni khija ulama tadi itu, hak Kamadiyah tadi nak syarahkan kitab Imam At-Tahawi, dia kena pergi petik cari kata Imam At-Tahawi kata gini ni, faham daripada ayat mana, faham daripada hadis mana. Tu khija ulama. Kalau ada huraian saja, biar apa boleh hurai. Ada kepandaian boleh hurai. Pandai mulah katik gak dah, boleh. Tapi tak kena ada dalil. Hak tu hak gamah sekali tu. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Sama ada di langit ataupun di bumi. Innahu kana aliman qadira. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu sedia kala dah. Dia tu mengetahui dan kuasa. Bukan mana lemah dulu, kama dia bawa kuasa kita ni. Lemah dulu. Kalau orang tak percaya agak tak jadi Usamah, tak gitu. Jadi Umar, tak. Tu cara dia. Faham tu tak? Tu cara dia. Dan Tuhan kata lagi dalam ayat yang lain. Untuk kita nak memahamikan perkataan imam tu, Tuhan kata lagi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. Dan sesungguhnya kami menjadikan langit dan bumi dan perkara di antara langit dan bumi itu dalam jarak 6 hari. وَمَا مَسَّنَا مِنْ apa? Min lughub. Dan tidaklah setuh akan daku apa nama? Penat. Lughub mana penat? Letih. Ada. Sebab tu al-Yahud dia kata Tuhan itu buat langit bumi ini ni hari yang ketujuh Tuhan istirahah. Tuhan rehat. Ta'ala Allah an qaulihim 'uluwan kabira. Tuhan buat turunkan ayat ni kata wa ma massana min lughub. Langit dunia ni kalau nak adu dengan hak atas lagi itu besar biji sawi. Apa tak? Pas dunia ni tak nampak gapo sekarang. Pas tepi, Umar kata pas tepi kata. Tu jelah tu. Wa ma massana min lughub. Dan Tuhan kata dalam ayat lain wala yauduhu hifzuhuma. Tak jadi keberatan gapo-gapo Tuhan dok cara ke langit bumi. Tak ada berat gapo. Sebab tu kita minta ibadah Tuhan tu ya senang. Tuhan tak murih, kita minta banyak mana pun Tuhan tak murih. Sebab dia boleh beri. Kalau minta kau orang, jadi buku. Tapi kena buat cara dengan orang sebab orang sama orang tak kan? Tapi nak ayat masalah minta. Apabila kata Tuhan kosek mari, gerakkan, orang kena beri. Kan? Tu maknanya gitu. Itu makna kata wala syai'a yu'jizuhu. Dan tidak ada sesuatu pun boleh melemah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu. Wala ilaha ghairuhu. Sikit dah. Wala ilaha ghairuhu. Apa makna wala ilaha ghairuhu? Di sini. Musannif bawa data di sini. Dan tidak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar lain daripadanya. Lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ning dah panggil kalimatu at-tauhid. Panggil kalimah apa? Kalimatu tauhid. Hak ni. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Tengok. Imam Tahawi wari perkara dah tadi tu. Wari mula-mula innallaha wahidun la syarikalah. Kemudian awak datang apa pula? Wala syai'a mithluh. Wala syai'a yu'jizuhu. Di sini wala ilaha ghairuhu. Cukup dah anwar tauhid.
La ilaha ghairuhu, mana uluhiyah. La syai'a yu'jizuhu, rububiyah. Nampak tu tak? Wala syai'a mithluhu, asma' wa sifat. Asma' wa sifat. Kita boleh faham. Ya, boleh faham. Sebab Imam At-Tahawi sendiri pun, dia menyatakan di dalam kitab dia dengan ini perkataan. Baca dalam Mushkil Athar, dalam Mushkil Ma'anil Athar dan kitab-kitab lain lagi, dia tak lari daripada apa dia ada royak ni. Nampak tu tak? Dia tak lari daripada apa yang dia ada royak ni. Inilah maksud yang Allah Ta'ala nak royakkan kepada kita. Apabila dikhitabkan akan manusia, dia khitab hak ni. Nak royak kata hak ni lah penting sekali. Hak mari Nabi-Nabi mari, Rasul-Rasul mari nak royak ni. Wala ilah ghairuh. Tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut layak kita abdikan diri kepadanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu cuba kita tengok la ilaha tu ghairuhu tu ilah tu atas wazan apa tu? Atas wazan fi'al. Nampak tu tak? Apabila fi'al di dalam lughatil Arabiyah atas wazan ini boleh pakai makna dua. Pakai makna isim fa'il boleh. Boleh pakai isim maf'ul. Tapi di sini ta'yin pakai isim maf'ul. Hawak apa? Kerana dia tadi itu tepat kena ibadat. Allah Ta'ala tu tepat kita ibadat. Tuai yang kita nak ibadat. Mana dia maf'ul lah di situ. Sebab tu ta'yin mana kata tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan kepadanya malaikat dia. Ibadat kita nak pergi curah ke dia? Nak pergi menuju kepada dia? Menuju di atas Allah. Allah Ta'ala tu. Kerana Allah tu. Allah Ta'ala tu lah Tuhan yang kita ibadat. Mana kata kita ni yang buat kerja. Tuhan tu kena puja. Ya lagi. Tuhan tu kena puja. Faham sini nah. Supalah kita duk baca dalam lughah Arabiyah kalimah kitabun. Atas wazan apa? Fi'alun. Kitabun bermakna maktub. Mana? Maktub. Kalau gitu ilahun bermakna ma'luhun. Ma'luhun makna mana? Makna kita mengabdikan diri kepadanya. Sebab ilah ni asal aliha ya'lahu. Bermakna abadah. Ingat kalimah ilahun tu daripada aliha. Baliklah kamu mana-mana pun. Tak datang walaupun satu tempat pun ilah bermakna khalaqah. Tak ada. Sebab tu perbuatan hamba kita ni kalau kita buat tak kena, dia buat kepada yang lain, benda hak Tuhan suruh, maka jatuh kita di dalam menyentuh Tuhan. Sebab tu orang hak ngaji faham lagu ni, sihir je tak boleh buat kerja. Tak boleh buat kerja sihir. Hak apa? Kerana itu adalah perbuatan yang menyentuh Allah Ta'ala. Kalau orang tak faham dengan ini, dia kata selama mana kita tak ada iktikad kata tok sihir tu menjadikan kita, hak apanya kita nak main? Nak jadi syirik pasti wajib kena iktikad kata dia yang menjadikan kita. Baru jadi syirik dia kata. Kalau kita tak pegang kata dia menjadikan kita, tak ada masalah. Tapi tak ada ke orang faham lagu tu. Ada juga Allah alam. Tapi rasa tak ada lagu tu. Nampak tak tu? Sebab ulama kita paktai kita pakai syarah lah ni belaka. Haram belaka main sihir tu. Tapi nak royak kata kalau pergi faham lagu tu, yulah. Sebab tu menengok pun tak apa. Nampak tak tu? Menengok kita hari Tok Nujung. Selama mana tak ada iktikad Tok Nujung jadikan kita, mengadakan kita, tengoklah beratus kali pun tak ada salah. Ni je faham sini. Hak kita nak kita tengok Tok Nujung tak boleh sebab menyengutu Tuhan. Sebab apa? Cari benda hak Tuhan lari tadi tu. Nampak tak tu? Pergi cari benda hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegah tu tak boleh. Sebab tu kalimah la ilaha tu dalam firak Islam kita ni ya beberapa pengertian hak beri.
Nampak tu? Beberapa pengertian hak beri. Hak nuwi lagu ni, hak ni mana wi lagu ni, hak ni mana wi lagu ni. Tapi hak Islam sungguh, hak dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana apa? Mana makluhun. Sebab tu musyrikun tak mengaku tu. Nabi kata qulu la ilaha illallah tuflihun. Dia kata tak? Seorang habuk pun tak kata. Tapi orang tanya kata marrabus samawati wal ard ni yang ngaku Allah. Ngaku lalu dah. Tapi ilah tak. Beza teruk di antara dua tu. Nampak tu tak? Ya beza di antara dua. Orang tak buat beza, saya puasa harian juga tengok kamu mana tak tahu. Boleh jadi ada ilmu di sisi dia. Tapi tak apalah, kita boleh kosi lah masalah. Nampak tu? Habis di situ. Faham tu dah? Habis di situ. Kalau gitu, makna la ilaha illallah, makna mana? La ma'luha illallah. Kalau kita nak tafsir dengan lafaz aliha, ya'lahu, ilahan. Tapi kalau kita nak tafsir di makna aliha bimana abada, ay la ma'buda. Bihaqqin illallah. Kalimah bihaqqin tu ambil mana? Ambil dalam Quran. Ambil mana? Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Tu cara apa kalimah tu syahadah tu. Kita kata, apanya orang dulu zaman Nabi tak sengaku kata la ilaha illallah. Apa? Ya reti. Ya tahu kata gapo jadi gapo. Nampak tu tak? Ya faham. Faham tak Umar? Faham tak? Alhamdulillah faham situ. Itu makna kata wala ilaha ghairuhu. Tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya malaikat dia. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala hanya jua. Lain pada ni tak ada. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Surah ke apa? Usama? Suratul Al-Hajj. Ayat yang ke 92. Tu dalil tu. Nampak tu tak? Itu apa panggil ad-dalil. Kalau gitu kalimatus syahadah ni hak kita dok mengucap tu lah. Ada apa rukun? Ada apa rukun? Rukun dua kalimah syahadah, rukun syahadah tu. Ada apa rukun? Ada dua. Aywa an-nafyu wal itsbat. Nafi serta kita menyabit. Nafi saja jatuh agama. Sebab tu jangan buat sedap mulut. La ilah berhenti banyak tu. Salah. Kena kata la ilaha illallah. Nampak tu tak? Jangan ada kacau lagu tu. Kemudian syarat nak sahkan kalimatus syahadah ni, syahadatul la ilaha illallah ni, ada apa syarat? Di sisi sunni ni ada berapa syarat? Ada apa nak? 3. Ada 7. Ingat tak? Tanda taruh. Wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Ataupun kita tengok ulas semula. Kenapa ni? Kena bubuh dalam dada. Wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Mula-mula kali. Itu mata mula-mula. Hak ulama ya buat jadi nazam mudah kita nak hafal. Dan dengan syarat yang 7 sesungguhnya dikaitkan. Mana kata la ilaha illallah nak boleh sahkan dia kena ada 7 syarat kaitan dia. Dan pada nas syarat benar-benar ia datang sungguh apa hak ulama wayak di sini. Lagu mana? Fa innahu lam yantafi' qailuha. Sesungguhnya kalimatus syahadah tu tak beri faedah orang hak kata dengan dia bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Dengan dia tutup sekiranya kalau dia tak sempurnakan 7 perkara tadi. Mek dana 7 perkara, mek dalam Quran, mek dalam hadis.
Cuma hak ni kita nak royak syarat supaya kita pahal rukun semaya tu lah. Ada berapa belah? 3 belah tu ke? Ha? Ambil mana? Ambil lah Quran deh. Ambil mana lagi? Nampak? Ha. Yang pertama sama. Yang pertama. Apa? Umar. Al-ilmu. Mula-mula ilmu. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqul. Was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Tu syarat di sisi hak sunni tu. Nak sempurnakan kalimatus syahadah la ilaha illallah, kena ada 7 syarat. Yang pertama, kata dengan ilmu. Sebab tu saya suruh fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua, kena yakin. Kena yakin. Yakin dengan itu kalimah. Nampak tu tak? Man qala la ilallah wa man mata wa huwa ya'lam annahu la ilallah dakhala al-jannah. Kena tahu, kena yakin. Ilmu serta yakin. Wal qabul, serta kita terima. Qabul ni nak tolak syak kita tubik, kita terima. Yang keempat al-inqiyad. Mana al-inqiyad? Makna kita amal dengan muqtada, amal dengan apa hak Tuhan suruh. Tuhan kata jangan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan duk seru lain pada Allah Taala sebagai seru ibadat. Jangan seru. Jangan duk percaya perkara yang gaib, hak lain daripada Tuhan raya, jangan percaya. Faham tu? Ha ni kena inqiyad. Bukan kata la ilaha illallah menujung tak berhenti. Sehir tak berhenti. Ha ni tak boleh. Tak pakat. Seru habis licing. Hatu bukit, hatu tu, hatu bukit, hatu laut, hatu tu, hatu ni. Akhir sekali, dengan berkat la ilallah. Tak jadi. Tak ada. Sebab apa? Sebab tidak ada al-inqiyad. Tu. Tu kemudian, was-sidq. Kata dengan benar. Kata munafik tak jadi. Dia mengaku juga, asyhadu la ilaha illallah, juga munafik. Tapi jadi tak? Tak. Sebab apa? Sebab hati tak benar. Kita benar daripada hati. Wal ikhlasu. Kena ikhlas. Bukan kata ikut orang. Aku kata, katalah mengucap. Aku mengucap tak. Apa Cina duk mengucap tu kan? Saja. Tak ada bedah ke apa tu. Faham tu? Kemudian, wal mahabbah. Kena ada kasih. Kasih kepada hak kita menyatukan Tuhan tu, kita kena kasih. Barulah jadi. Kalau tidak, saja. Ingat lagi tu. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbah. 2 bait lah. Nampak dah tu? Kalau nak dengan 4 bait malah, esok ingat. Esok ingat Umar, Usama, Muhammad, Abdullah, ingat esok. Nampak tu tak? Ha tu. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal qiyadu fadri ma aqulu. Was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbah. Ku ingat, duduklah dada. Apa ilmu hak tok guru beri, taruhlah dada. Tak usah taruh lain. Ilmu kena taruhlah dada, kemudian taruh dalam buk kita. 2 je tempat taruh. Lepas tu orang nak kata orang tu ahli ilmu sungguh, duduklah dada kedak ilmu. Mula-mula tangga mula-mula. Lepas pada tu Imam Syafi'i kata orang berilmu sungguh, orang amal dengan ilmu. Hak tu tinggi lah tu. Barulah hasilkan hasilkan ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala duk wayak mari. Tu lah. Lepas tu nanti kita masuk mata yang kena qadimun bil ibtida' daimun bil intiha la yafna wa la yabid. InsyaAllah pada perjumpaan yang lagi akan datang biiznillah ta'ala.
ikuti bersama nah. Ikuti bersama. Ada soalan lepas pada jalsah ni sampai masa dah ni. Sampai masa dah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.